Okey, terima kasih buat semua yang telah hadir pada sesi CME online bulanan unik kualiti pada hari ini. Jadi tajuk CME kita pada hari ini adalah QA, KIK dan juga inovasi yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Faiz, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Kualiti Penjagaan Perubatan Jabatan Kesihatan Negeri Johor selaku penyelaras QA, KIK dan inovasi Negeri Johor. Selain itu kita juga ada Dr. Yuzana, juri inovasi daripada HSRJB dan juga Dr. Nur Muhammad Kamil bin Abdullah, juri inovasi daripada HSRJB. Okey, saya ingin menjemput Dr. Muhammad Faiz untuk menyampaikan CME kita pada hari ini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak semua? Boleh dengar jelas, Doktor? Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada Rustia dan semua peserta lah CME online HSA pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih lah kepada Rustia sebab menjemput saya lah untuk bantu pelaksanaan aktiviti QA, KIK dan inovasi di HSAJB. Untuk makluman ni, saya sebenarnya bukannya penyelaras untuk tiga-tiga ni. Kalau di JKNJ, saya inovasi. Kalau QA ni bahagian kesihatan awam, okay, Dr. Azhar, dan KIK ni bahagian farmasi lah, dia punya penyaras je. Okay, Puan Zarina, Puan Zahrina. Tapi untuk Sekretariat Inovasi JKNJ, bahagian dental lah dia punya urusia je. Okay, jadi kena fahamlah peranan masing-masing. Sebab kadang ada yang daripada QA jumpa saya ke, KK jumpa saya, kontak saya, tapi tak apa, saya alurkan kepada yang berkenaan lah. Okay, saya terus share saya punya ni. Okay, dengar tak? Boleh nampak tak? Boleh nampak, Doktor? Okay, terima kasih. Okay, kandungan saya tak banyak lah. Saya cubalah dalam masa sejam. Okay, yang slide yang pertama ni untuk saya bagi tahulah apa secara generalnya, umumnya, perbezaan antara QA, KIK dan inovasi. Okay, ada 5 kandungan yang saya akan present. Okay, QA, KIK, inovasi sebagai aktiviti penambahan kualiti penerusan sebab memang tak lari daripada tajuk ni. Implementasi di dalam organisasi, terma rujukan, perbandingan dan kita tengok senarai pemenang. Yang maaf, yang senarai pemenang ni saya tak dapat komplitkan semua. Okay, okay, seterusnya. Okay, kita nampak sebab aktiviti penambahbaikan kualiti berterusan ni adalah satu inisiatif yang perlu dilaksanakan oleh organisasi. Okay, saya ambil literature daripada yang telah dibuat semua. Okay, bukan saya yang cakap ni semua. Ni saya ambil daripada literature yang saya dapat lah. Okay, peningkatan. Okay, dengar? Okay. Okay, Radowski, dia mengatakan peningkatan perkhidmatan dan produksi ada baru secara sistemik. Okay, dia kalau nak buat benda ni semua bukan seorang-seorang, dia perlu kerjasama lah. Okay, ganjaran pekerja dan sokongan pengurusan meningkatkan prestasi kerja lah. Selain jika staff tu dah buat lah something benda ni, better kita buat satu appreciation lah untuk mereka. Okay, sebab mereka dah tingkatkan prestasi kerja. Okey, yang seterusnya, penambahbaikan kualiti adalah satu proses berterusan dan bukan terhad kepada tempoh tertentu. Okey, yang ni memang susah kita nak nak kekalkan sebab biasanya dia ikut musim. Kalau pertandingan dah dekat, lagi 2-3 bulan tu baru sibuk lah nak cari bahan lah, nak cari apa semua. Okey. Yang keempat, penambahbaikan kualiti perlu diinstitusikan dengan jelas ke dalam bidang tugas pekerja dan organisasi. Yang ini saya akan terangkan lebih pada implementasi di organisasi. Yang terakhir, dia memerlukan kerjasama sekumpulan personel yang cekap dan barisan kepimpinan organisasi yang mantap. Okey, ini memang dah terbukti lah kalau nak buat perkara berkaitan ni perlukan ada 5 komponen ni lah. Okey. Khas untuk yang ni, okey, Bakersfield dan sekumpulan kawan-kawannya menyatakan
pendekatan proses penambahbaikan kualiti lulusan seperti berikutlah cadangan yang dia boleh anjurkan, iaitu teologi juran ni nama orang ni yang melihat penambahbaikan daripada perspektif yang berorientasikan kos. Okey, semestinya memang kita nak kurangkan kos. Kitaran pengurusan Plan Do Check Act yang lebih menjurus pada produk pengeluaran. Sebenarnya untuk perkhidmatan macam kita boleh juga. PDCA ni banyak bendanya di dalam ISO semua ada. Kaizen yang merupakan pendekatan penambahbaikan dari Jepun. Jadi Kaizen ni lebih pada reduce the wastage. Jadi kesemua ni adalah selaras dengan aktiviti QA, KIK dan inovasi lah. Okey. Okey, saya terus kepada implementasi di dalam organisasi. Sebab nak melakukan ni dia perlukan arahan lah yang daripada pihak atasan, iaitu KKM. Okey, kalau kita tengok dalam MyCPD kita, dia ada banyak kategori. Okey. Yang pertama yang umum lah. Yang umum ni melibatkan semua yang guna MyCPD. Kategori A11, Involvement as Committee or Project Members. Ni semua lah ada Quality Initiative, KMK, Innovation, Accreditation, ISO, Research dan Training. Lepas tu B2, ada Developmental, ada Supporting Activities, Leadership, Management, dan yang kedua terakhir tu Innovation. Jadi kalau staff yang terlibat dengan perkara ini boleh claim lah dalam mata CPD A11 dan B2. Tapi khas untuk doktor, sebab doktor ni dia masing-masing pejawatan dia ada dia punya khas dia khusus, dia punya mata kredit dia. Yang terakhir juga MMC, pegawai perubatan ataupun pakar perubatan boleh guna yang ni. A4 dan A8. A4 ni Quality Improvement Activities. Bahagian D lah, Participation in Quality Assurance Activities, dan A8 Participation in Innovation Projects. Siapa yang terlibat dengan inovasi dan juga KIK boleh claim A8. Okey, selain MyCPD, dia juga ada dalam HPIA, Hospital Performance Indicator for Accountability, nombor 19 lah, Learning and Growth. Okey, percentage of research project semua ni successfully conducted within 2 years based on 2% of staff number. Okey, standard 80%. Saya ucapkan tahniah kepada HSA sebab capai lebih pun untuk Jun. Faham contoh staff number HSA ada 4,000, 2% je 80. So dia macam 78, tapi lebih lah daripada 78 iaitu 82. Okey. Selain tu yang terkini, bukan terkini sangat lah, tahun 2016 ada Perkeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bilangan 1 tahun 2016, Panduan Pembudayaan dan Pemekasan Inovasi dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu, Kumpulan Inovatif dan Kreatif. Yang ni untuk KIK lah. Okey, jadi jelas ni memang arahan untuk aktiviti penambahan kualiti dah ada lah dalam kita punya arahan. Okey. Memang agak confused sikit jadi saya terus pada terma rujukan. Okey, kalau inovasi ni yang paling ringkas lah. Dalam konteks perkhidmatan awam, inovasi boleh ditafsirkan sebagai cetusan idea-idea kreatif yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti penyampaian perkhidmatan. Benda mampu 2010 dan quality assurance daripada WHO ni dia memang daripada WHO, quality assurance ni, identification, assessment, correction and monitoring of important aspect of patient care designed to enhance the quality of health maintenance services consistent with achievable goals and within available resources. Okay, sebenarnya QA ni memang dah lama tapi yang 2001 ni dia ada dia punya ni lah definisi baru dia. Okay, yang ni kita memang guna pakai lah sampai sekarang. Okay, KIK ni memang agak kompleks sikit. Saya cuba ringkaskan sikit. Okay, KIK ni kumpulan inovatif dan kreatif adalah sekumpulan kaki tangan yang membentuk satu kumpulan untuk melaksanakan projek KIK. Kalau inovasi dalam KIK ni, dia adalah satu pembaharuan atau perubahan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik dan menyampaikan nilai baharu pada pelanggan. Dalam konteks sektor awam, sesuatu ciptaan yang memberi manfaat nyata dan nilai tambah kepada keadaan sedia boleh dikatakan sebagai inovasi. Dia lebih kurang macam definisi yang pertama tadi. Okay. Kreativiti adalah kebolehan untuk atau keupayaan untuk mencipta,
mewujud atau menghasilkan sesuatu yang baharu serta unik dalam menyelesaikan masalah dan menambah baik keperluan semasa. Dalam konteks sektor awam, keupayaan berfikir secara kritis dan analitikal amatlah diperlukan bagi menterjemahkan idea kepada inisiatif Bitara. Bitara ni maksudnya the one and the only lah, yang unik lah, yang memberi manfaat pada rakyat dalam usaha menambah baik penyampaian perkhidmatan kerajaan. Kesimpulannya, KIK memberi penekanan kepada keberkesanan perkhidmatan dan kecekapan penyampaian perkhidmatan bertanggungjawab kesihatan rakyat. In the end, rakyat lah sebagai pelanggan PTJ di suatu PTJ. Okey, saya terus pada perbandingan sebab ada agak confused sikit. Okey, yang perbandingan ni saya buat setelah saya pegang sebagai penyiar inovasi dah beberapa tahun. Ni saya nampak lah. Ni tak ada buat kajian apa macam tadi saya present. Ni saya secara pengalaman lah saya nampak. Okey. Antara tiga-tiga ni, cabaran pelaksanaan projek ni mudahnya untuk inovasi. Okey, siapa yang macam first time nak buat, dan tak banyak sangat resource dan tak perlukan komitmen yang setinggi QA KIK ni, masuklah inovasi. Okey, dia boleh kalau nak pergi kursus macam kursus inovasi yang biasa-biasa lah, tak ada masalah. Okey. Okey, yang QA ni sederhana sehingga sedikit sukar. Dia punya weightage dia agak tinggi sikit dari inovasi sebab apa? First, kalau nak belajar betul-betul kursus QA ni, dia dianjurkan oleh IHSR lah. Paling-paling saya pernah pergi dalam 3 hari punya kursus. Okey, dia memang dia jarang-jarang open lah. Okey. Okay, kalau KIK ni memang sedikit sukar hingga sukar sebab apa saya cakap, first dia agak yang paling baru 2016 yang Horizon baru dan dia ambil masa yang lama lah. Okay. Nak jadi champion yang KIK ni pun ambil masa jugalah. Okay. Okay, tempoh persiapan projek, inovasi paling cepat lah. 6 bulan dah boleh, jika dah nampak hasil boleh masuk pertandingan. Okay, QA ni dia ada 10 cycle, jadi dia ada 1 hingga 2 tahun lah. Okay, kalau QA ni dia lebih kurang sama macam Excel Research. Kalau siapa yang dah belajar pasal Excel Research, dia lebih kurang sama. Okay. KIK ni pun basically dia inovasi punya yang jenis lagi advance lah. Okay, tu pun ambil masa lah 1 hingga 2 tahun. Okay, kalau cadangan bilangan anggota, biasanya inovasi tak biar ramai, 4 orang je. Kalau ramai-ramai sangat nanti jadi freeloader lah. Okay. Dia tak bekerja, dia just ada nama je. Okay, kalau QA ni 6 orang tu cukup-cukup lah. Dia kata 6 hingga 8 tu okey. Tapi pada saya 6 orang pun cukup. Tapi KIK ni kena ramai sikit lah, 8 hingga 10 orang. Sebab dia melibatkan banyak benda yang nak buat. Terbasar yang ni ramai sikit. Okay, kalau di peringkat KIK pula, pertandingan je inovasi memang setahun. Okay, QA 2 tahunan. Tahun ni last yang terkini lah tahun ni di Penang tahun 2022. Bulan berapa tu? Bulan 9. Okay, sepatutnya last kali sebelum tu 2019. Sepatutnya 2021. Tapi sebab COVID semua dan persediaan perlu dilanjutkan jadi dia buat tahun 2022. Okay, IK basically tahunan jugalah. Okay. Okey, yang ni mungkin boleh setuju saya atau tidak setuju saya tak masalah. Okey, inovasi ni semua orang boleh masuk. Tak kisah dia ni terlibat di dalam klinikal, separa klinikal atau non klinikal. Maksudnya kalau macam unit kewangan ke unit semua manusia nak terlibat boleh masuk, tak ada masalah inovasi. Kalau QA ni pun sebenarnya basis dia daripada WHO dan diteruskan oleh KKM, jadi lebih kepada klinikal lah, terutama di dalam ward, di dalam klinik, separa klinikal. Separa klinikal ni maksudnya dia macam something untuk meningkatkan klinikal tapi bukan secara direct, indirectly. Contohnya macam nak reducekan kemasukan ke dalam ward ataupun discharge time tu nak tingkatkan, tu boleh kita kata separa klinikal. Okey, kalau KIK ni dia boleh non-clinical dan separa clinical. Sebab saya tak nampak sangat lah yang betul-betul clinical ni dia guna KIK. Okey. Jadi ni
daripada pemerhatian saya lah setelah berapa lama pegang tanggungjawab ni. Jadi ini yang saya sampaikan lah. Okay. Untuk selain pemenang macam saya cakap tadi, sebenarnya HSA ada pemenang banyak lah sebenarnya. Okay. Saya just cakap tahun ni dengan tahun lepas, dia dapat tempat ketiga QA poster, inovasi tempat pertama, inovasi tempat ketiga, dan tahun 2021, inovasi produk tempat pertama dan inovasi teknologi tempat pertama. Maaf saya tak dapat nak senaraikan semua sebab banyak dan saya tak dapat info tu dalam masa terdekat ni. Tapi yang saya respect dengan HSAJB ni dan saya bangga HSAJB sebab HSAJB ni semenjak kita buat Convention Inovasi daripada tahun 2013 sampai 2019, dia sentiasa menang PJJ paling inovatif. PJJ paling inovatif tu diambil kira dari segi bilangan penyertaan dan bilangan kemenangan. Okey, sebab yang ni memang ada piala dia. Piala dia start dengan Dr. Mantan PKN kita, Datuk Dr. Khairi, dan diteruskan lah. Okay. Saya rasa piala tu masih ada lagi di HSAJB. Kan? Boleh confirm kalau ada. Okey, slide saya yang ni cukup untuk yang general ni. Sebelum saya masuk ke detail pasal inovasi, ada apa-apa soalan tak daripada peserta? Okey, kita buka untuk sesi Q&A. Kalau ada soalan boleh bagi tahu ataupun boleh tulis dalam chat box. Saya check juga chat. Macam tak ada soalan, Doktor. Nanti kita lah. Okey, tak apa. Jadi slide ni boleh saya bagi dekat Dr. Kamil, nanti boleh share lah. Okey, saya terus kepada detail anugerah inovasi. Okey, ni nampak semua Okey. Sekejap. Boleh nampak tak ni? Susah Besar sikit Dr. Faiz. Sekejap Okey, maaf yang ni saya tak buat bentuk dalam PowerPoint sebab saya nak bagi semua peserta nampak bahawasanya setiap tahun saya akan terima surat daripada KKM. Okey. Tajuk dia lebih kurang samalah Anugerah Inovasi KKM tahun 2022. Ini saya terima pada 25 Mei lah. Okey. Dalam ni dia akan nyatakan bila nak buat. Okey. Okay, biasanya kalau sebelum pre-COVID, sebelum pandemik, last kali tahun 2019 kan, dia akan buat di area Lembah Kelang lah, kat Selangor, kat KL. Biasanya ada dibuat di hotel ataupun di bangunan-bangunan kerajaan yang lain. Okay. Yang tu dia panggil lah semua satu Malaysia untuk calonkan. Okay. Kategori inovasi ada 3, produk, perkhidmatan, proses dan teknologi. Okey, produk ni dia hadkan 3 saja. Sebab apa? Sebab kalau di peringkat negeri pun ataupun di PTJ, kategori produk ni yang paling banyak. Contohnya kalau di peringkat JKNJ, ada dalam 40 projek, separuh saja adalah kategori produk. So kalau 40, 20 lah kategori produk. Jadi kita kena pilih top 3 untuk bawa ke atas. Okey, biasanya dia akan cakap bulan 10 lah. Okey, dia biasa ada borang penyertaan, borang akuah kebenaran, surat aku janji, kena buat abstrak, laporan dan video. Nombor 6 ni video ni sebab COVID lah. Dia akan tengok dulu video. Okey. Dia biasanya kalau keluar bulan 5, sebelum bulan 8 lah. Okey, yang Mak APO ni dia syarat yang terkini lah. Okey. Dia sebenarnya kalau tak ada pun memang boleh masuk. Tapi kalau ada Mak APO ni dia tambahkan lagi markah tu lah. Okey. Okey, macam yang saya cakap tadi, untuk setiap kategori dia akan
ada dia punya penyaras je. Okay, sebab memang tak larat nak buat seorang-seorang. Macam produk, perkhidmatan, proses teknologi masing-masing di KKM ada dia punya percentage charge je. Okay. Okay, okay, garis panduan ni saya tak pergi semua. Dia akan untuk yang nak masuk ni kena baca betul-betul lah. Okay. Okay, tapi yang penting kena faham tafsiran oleh mampulah macam saya cakap tadi. Okay. Okay. Okay, syarat penyertaan yang ni boleh baca, tapi saya nak highlightkan kalau boleh projek yang dah siap lah, ni 6 bulan. Okay. Okay, yang tidak layak, yang dah pernah menang lah. Okay. Biasanya ada juga projek-projek yang pernah masuk QA, KIK, yang lain. Boleh masuk, tak ada masalah. Tapi yang ni bermaksud siapa yang telah menang tu tak boleh masuk lah. Tapi dia pernah masuk, tak menang, yang untuk QA dan KIK dia boleh masuk lah untuk inovasi. Lepas tu inovasi yang melibatkan R&D ataupun dengan agensi KKM lah. Okay. Okay, dia terang kat sini kalau teknologi ni dia guna satu sistem barulah. Bukannya yang sedia ada. Okay. Dia dah sebab kita dah banyak terima yang semua yang menggunakan drive ke apa ni tak dikategorikan sebagai projek teknologi, inovasi teknologi. Okay. Okay, ni untuk KKM biasanya dia akan saring dululah. Pihak urusan ni kamilah bahagian negeri akan buat saringan. Okey, terutama dia punya ni lah dokumen-dokumen. Okey, saringan pun di peringkat KKM oleh juri yang dilantik lah oleh mereka. Okey. Ini taklimat biasanya dia akan datang, dia akan tengok video. Okey. Okey, ni boleh baca sendirilah dia punya abstract dan laporan punya format. Lepas tu rakaman video 10 hingga 15 minit lah. Okey. Okey, okey, dia ada beza produk ni apa, proses apa, perkhidmatan apa dan teknologi apa. Okey, penting nak tahu kategori ni sebab projek-projek ni jangan salah kategori lah. Kalau salah kategori dia akan kurang markah dia. Okey. Okey, saya terus kepada format pemangkahan lah. Okey, kalau start tahun lepas kot. Tahun lepas dia punya kategori setiap masing-masing kategori ni dia berlainan lah. Tapi saya tengok satu je dulu produk. Okey. Dia ada beberapa komponen. Yang pertama impak tinggi lah. Impak pelaksanaan yang tinggi. 5 atau 10% saja. Dia bukannya markah 7, 8, 6 ke apa tau. Dia markah 5 atau 10. Lepas tu kolaborasi. Kolaborasi ni dia melibatkan jabatan-jabatan lain lah. Okey. Contohnya kalau 5, okey, 5 ni maksimum lah. Contohnya kalau Hospital CSA berkolaborasi dengan Hospital Pontian atau Pon Kulai dalam kluster Johor Selatan, mungkin boleh dapat markah 5 lah. Okey. Kalau wow factor ni something yang ada nilai tambah yang unik lah untuk projek tu. Maksimum pun 5. Okey. Okey, ciri-ciri inovasi ni kalau asli memang 10, kalau ada adaptasi 5. Dia tak ada macam yang tadilah. Dia tak ada markah 4 ke 6 ke 8, dia ada 5 atau 10 saja. Lepas tu keselamatan dan kekemasan ni bergantung kepada juri lah bagaimana dia nak nilai. Okey, okey, yang saya perasan lah, nombor 1 dan nombor 2 ni, okey, dia saya nampak lebih kepada penilaian oleh juri tu sendiri. Okey.
Dia baca daripada laporan dan tengok video. Okay. Tapi yang nombor 3 efisien ni saya suka nak tegaskan kepada peserta projek, kalau boleh projek yang sebab markah dia tinggi 40 markah, projek yang hantar yang masuk pertandingan tu perlu yang betul-betul lah, okay, mengikut 5 perkara ni. Okay, sebab 5 perkara ni the core of the project itself bergantung tertakluk kepada kriteria yang dalam nombor 3 ni. Okay, nilai tambah kepada pengguna, mesra pengguna, jimat kos, jimat masa, tingkatkan productivity. Okay, yang ni semua dia perlukan pembuktian lah. Pembuktian tu dalam report tu kena tunjukkan data-data tu semua. Okay, kena ada data collection sikit lah. Okay, dia tak macam research lah. Kalau research perlukan nombor and number semua kan. Dia just interview sikit dan juga questionnaire lah. Yang simple questionnaire yang boleh jawab. Dan juga kena pembuktian lah dari segi laporan-laporan bulanan. Okay. Dan juga oleh pengesahan oleh ketua jabatan ataupun pengarah hospital semua. Okey, yang nombor 4 ni, replikasi ni memang agak sukar lah nak dibuat kalau projek tu hanya di jabatan tu saja. Okey, sama juga dia markah 5, 10 atau 15. Okey, replikasi di peringkat program yang sama atau maksudnya mungkin di dalam hospital Cheshire itu sendiri. Okey, kalau program yang berlainan mungkin melibatkan kesihatan awam ataupun pergigian dapat markah 10. Dikasih oleh kementerian atau agensi lain atau mungkin melibatkan Jabatan Kesihatan Masyarakat ataupun dengan JPAM, mungkin boleh dapat 15. Okey, lepas tu pengurusan atasan. Pengurusan atas memberi atau tidak memberi sokongan. Yang ni kena ada bukti lah. Okey, mungkin surat sokongan daripada pengarah hospital ataupun pengarah kesihatan negeri. Sama juga dia ada kosong atau 5 markah. Okey. Jadi jumlah markah 100. Biasanya setiap projek tu akan dinilai oleh 3 juri dan dia akan markah akhir setelah dipuratakan lah oleh 3 markah oleh juri tu. Okey. Ada faham tak ni semua? Okey. Okey, kalau secara detailnya boleh baca sendirilah Yang sederhana, tinggi macam mana, okey. Okay, ni semua ada dia punya detail-detail je lah. Okay. Okay, untuk sampai sekarang ni ada nak tanya tak? Nak faham ke apa ke? Sebab ni macam straightforward sikit lah kan. Tapi pelaksanaan tu susah sikit lah. Okay. Ada apa-apa soalan tu? Kalau tak ada kami yang bertanya lah doktor. Boleh. Mesti boleh tanya juga. Untuk yang tadi doktor ada mention yang top 3 akan dipilih daripada Johor doktor Ya betul. Jadi kalau macam tu doktor, dia ikut kategori, setiap kategori top 3 ke ataupun top 3 keseluruhan? Maksudnya kategori proses ke produk teknologi setiap tu top 3 ataupun daripada 4 tu 3 orang saja? Okay, kalau ikut perkara nombor 3, 1 dan 2 produk maksimum 3 dan ni tak ada had bilangan untuk perkhidmatan proses teknologi. Kami di peringkat negeri bersama dengan Sekretariat Inovasi semua akan buat konvensi inovasi lah. Biasanya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Okey. Biasanya produk memang banyak projek lah. Macam saya kat dia ada 20. Okey. Contohnya tahun ni ada buat lah tahun 2022 peringkat konvensi inovasi peringkat negeri. Okey. Sebabkan kita buat 2 tahun sekali, kita akan pilih top 6. Okey, top 6 ni 3 projek saya akan hantar tahun ni dan 3 projek saya akan hantar tahun depan. Sebab itu kalau
buat 2 tahun sekali lah. Okay. Itu peringkat negeri. Sebab kita punya ni tak sama dengan peringkat KKM. KKM setahun sekali tapi kita 2 tahun sekali. Kalau untuk tahun ni saya akan pilih projek yang dah matang lah. Sebab walaupun menang kan ataupun top 6 tapi ada yang belum matang lagi atau kurang matang. Jadi yang kurang matang tu saya hantar projek tu tahun depan. Okay. Sama juga macam kategori yang lain. Contohnya perkhidmatan ada 7 ataupun 8 lah senang 8 projek lah. Okey, memang ada pemenang 1, 2, 3. Tapi saya akan tanyalah yang 1, 2, 3 ni adakah boleh pergi tahun ni. So kalau pergi tahun ni saya akan hantarlah nama 3 tahun yang top 3 dengan yang nombor 4 tahun ni. Lepas tu tahun depan saya akan hantar yang baki yang lain. Sebab mungkin yang menang tempat nombor 5 sampai 8 tu dia masih belum bersedia lagi lah. Ada banyak perlu dibaiki. Jadi ada masa setahun lagi untuk baiki untuk saya hantar ke tahun depan. Okay, faham sebab kita tak kekangan kita lah di peringkat negeri ni untuk buat setiap tahun. Memang ada buat setiap tahun tapi ada masa tentu kita buat 2 tahun sekali. Okay. Okey, jelas doktor. Ada soalan lain ke? Kalau nak senang menang jangan masuk produk lah. Bukan saya kata nak kurangkan produk ke apa, tapi ada setengah orang tu nak menang kan, nak menang dia ni. Carilah masalah di tempat kerja yang berkaitan dengan proses ke apa kan. Jadi masuk inovasi dan ada chance untuk menang lah. Okay. Sebab contoh setiap tahun 8 lah perkhidmatan, nak cari 3 je kan. Daripada masuk produk ada 20. Nak menang 3. Jadi susah sikit lah. Okay. Okay, saya sambung sikit yang berkaitan tentang dokumentasi lah yang perlu dibuat. Okay. Kalau ikut perasaan dalam surat ni semua ada lah dia punya format dia semua dan juga dia punya ni lah. Okay. Okay. Okay, format laporan ni dia anjurkan 10 hingga 15 muka surat. Okay. Tapi semua perkara yang dalam ni format ni perlu dimasukkan. Okay, tapi perlu bijak sikit lah macam mana masukkan. Contohnya pengenalan mengenai agensi. Kalau boleh pengenalan ni jangan banyak muka surat lah. 2 muka surat pun dah kira banyak lah tu. 1.5 tu okey lah. Tak perlu cerita banyak, just secara ringkas saja. Okey. Senarai nama ahli kumpulan inovasi pun boleh letak, tapi kalau macam staff-staff lain dalam unit tu tak perlu letak lah. Okey. Okey, lepas tu pengenalan penerangan inovasi apa dia. Okey, ni kena masuk ni sebab banyak yang sampai kat saya yang tak ikut pun benda ni. Kalau boleh kena ikut benda ni, jadi senang untuk saya semak lah. Okay. Bidang utama dia apa, okay. Adakah kewangan ke klinikal kan boleh. Okay. Dan bukti-bukti lain lah. Okay. Lokasi, tarikh, okay. Ada prototype ke apa. Kalau ikut ni, insyaAllah boleh faham lah. Kami di pihak Rusia boleh faham dan pihak juri pun boleh faham. Okey, ni penting kena ambil gambar sebelum dan selepas inovasi lah. Okey. Dia macam 5S jugalah kan, nak tengok yang cluttered punya workspace dan after. Sama juga inovasi. Mungkin sebelum ni boleh tunjuk lah. Sebelum ni saya cerita yang ringkas lah. Mungkin sebelum ni perlukan banyak kertas-kertas. Okey, mungkin dalam beratus kertas. Tapi selepas inovasi, kalau gunakan ada sistem ke apa, dia jadi kurang lah. Okay. Okay, perlu disokong lah oleh data, gambar atau bukti yang jelas. Okay. Okay, keadaan selepas inovasi ni maksudnya, okay, kalau di carta ahli tu boleh masukkan, mungkin carta ahli sebelum ni 10 step, tapi selepas inovasi, jadi 5 step saja. Kena buat juga dia punya tu semua. Okey, faedah-faedah ni ni yang saya perlu tekankan sebab apa? Sebab yang projek-projek ni dia
dia bagi bukti ni tak begitu jelas. Contohnya kurangkan kos operasi ni, dia kena bandingkan lah apple to apple dan orange to orange. Dia tak boleh salah banding lah. Sama juga macam masa, productivity, tahap kepuasan hati pelanggan, tenang masa dan lain-lain faedah. Okay. Ni yang berkaitan tentang efisien lah, efisien di dalam pemakaran tadi. Okay. Okay. Kesimpulan ni penting lah, dia macam abstract jugalah sebenarnya. Okay. Sorry. Kesimpulan ni yang hasil tu, apa what's next. Okay. Ni semua dah ada 10 hingga 15 buku surat. Okay, untuk inovasi, dia punya, saya perasan lah, dia punya skema ataupun ciri-ciri ni dia tak begitu keras, tak macam QA dan KIK lah. Dia memang ni. Jadi ada yang tanya, kalau lebih 15 kursus surat macam mana? Saya jawab, saya tak pasti, tapi jika lebih, kemungkinan muka surat yang lebih tu tak dinilai lah. Okey. Kau boleh dalam 15 muka surat lah. Okey. Ini bulan penyataan yang akan isi. Okey, biasanya kami akan kumpul lah. Contoh kalau bulan 8 tarikh tutup, bulan 7 tu kami dah minta lah dia punya tarikh menghantar tu, sebab kami perlu kumpul, semak dan juga dapatkan sign dacok oleh pengarah kesihatan negeri. Macam saya akan sign kat sini. Okey. Ni pengarah akan sign kat sini. Semua saya hantar ke sana. Kalau tak dapat benda ni, dia akan tak valid lah. Okey. Ni surat kebenaran dan surat aku janji. Okey, berkaitan tentang dokumentasi, ada apa-apa soalan tak tanya? Sebelum saya ceritalah tips-tips. Okey. InsyaAllah tak ada Dr. Faiz, teruskan. Okey. Okey, first kali, ini saya tak buat slide lah, tapi cerita pengalaman lah. Okey, saya nampak kalau inovasi, apa-apa pun projek, tak kisahlah inovasi ke, QA ke, KIK, biasanya faktor nak kena buat tu biasanya disebabkan oleh ketua jabatan. Ketua unit lah. Okey, mereka ni ataupun pengarah hospital, okey, dia memang nakkan semua staff terlibat dengan perkara aktiviti penambahkan kualiti. Jadi dia akan minta lah, okey, unit ni atau jabatan ni sila buat inovasi, sila buat QA, sila buat KIK. Okey. So first kali step, dia kena carilah apa isu utama dekat tempat kerja tu lah, di jabatan ataupun di unit. Okey. Kalau macam QA ni dia ada smart kriteria, apa KIK pun sama lebih kurang, tapi inovasi ni dia lebih ringan sikit. Boleh apa-apa saja masalah. Okey. Lepas dah kena pasti masalah, isu, okey, yang kedua form a team lah. Okey. Boleh team tu yang jenis yang ada critical thinking dan boleh buat keputusan dan ikut patuh arahan lah untuk buat projek ni. Okay. So next, yang ketiga, kalau boleh dah form dua benda ni, kena present lah kepada ketua unit atau ketua jabatan. Apa faedah untuk dapatkan untuk buat projek ni. Okay, kena tunjuklah dekat ketua ni bahawa kalau buat projek ni akan menambah, ada nilai tambah lah kepada unit atau jabatan tu sendiri. Okay, ada ketua jabatan yang sokong. Okay, ada ketua jabatan yang tak sokong sangat. Okay, ada cara lah macam mana nak buy in mereka ni. Okay. Okay, so next, dah kena pasti masalah, dah form a team dan jumpa ketua jabatan. Next, start lah, okay, dokumentasi lah. Okay, first kali tengoklah apa masalah tu, dokumen elok, ambil gambar semua. Okay, lepas tu boleh gunalah cari cara untuk menyelesaikan masalah tu. Sama ada nak guna design thinking, banyak cara, okay.
Tu saya cakap inovasi ni dia bebas. Untuk menyelesaikan masalah tu banyak cara dia. Okay. Then after that kena buatlah penambahbaikan dan rekodkanlah penambahbaikan tu semua. Okay, mungkin selepas penambahbaikan mungkin tak nampak lah sangat. Okay. Tapi mungkin dia nampak kat benda lain. Okay. Tapi tak apa. Mungkin yang starting ni just buat je dulu, ikut format dan juga ikut inilah kemampuan ahli-ahli grup. Okay. Biasanya HSA saya akan terima dalam inovasi dalam belas-belas projek lah. Okay. QA dalam 3-4, KIK jarang-jarang lah 1 atau 2. Okay. Mungkin saya nak tanya Dr. Kamil ni sebagai adakah Puan Hidayah masih lagi penyaras inovasi kat ni? HSA? Siapa sekarang Sekarang masih lagi Dr. Faiz, Puan Hidayah. Okay, saya percaya kat Puan Hidayah Dia selamba je, paling-paling pun 10 projek je boleh hantar, tak ada masalah. Dia Taiko tu dekat di Pahang rasanya 8 tahun berturut-turut juara champion tu. Ya, sampai sekarang pun jadi saya rasa HSA dari segi untuk nak membuatnya boleh rujuk Puan Hidayah lah. Okay, kalau dengan saya lebih kepada macam mana next kalau dah ada tu. Okay, dengan apa dia punya laporan-laporan tu saya boleh tunjuk ajar sikit lah. Tapi cara nak berbuat di lapangan tu Puan Hidayah lah. Okay. Kalau Dr. Faiz, kita plan tahun depan kita akan wujudkan bengkel lah. Bengkel untuk program inovasi ni 2 hari ke 3 hari. Kita panggil speaker-speaker luar termasuk Puan Hidayah lah. Yes, bagus. Okay. Okay, saya rasa saya punya part sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang dengar. Okay, saya kembalikan pada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Dr. Faiz atas penyampaian CMP yang sangat menarik tadi. Saya nak menjemput Dr. Farah Mizana untuk sesi sharing sebagai juri inovasi daripada HSIJP. Silakan Dr. Dr. Farah, slide boleh nampak ke Dr? Boleh. Okay, right. Boleh cakap ke? Boleh. Belum lagi garang nampak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya tengok dalam senarai kedatangan ada farmasi, ada kualiti, ada ramai penjawatan So selamat datang kepada semua. Terima kasih kepada Urus Setia Unit Kualiti HSA kerana sudi menjemput saya untuk share experience sebagai juri for the past 3 years Kamil. Saya tak silap saya macam dah 3 tahun kita jadi juri. Betul. 3 tahun kan? Alright. So siapa-siapa yang nampak yang dapat poster tu yang gambar Kamil senyum sampai telinga tapi gambar saya garang tu sebenarnya saya taklah garang, saya baik je. Kamil lah tu. Gambar dia aku main senyum, gambar aku main garang lagi. Alright. So tanpa melengahkan masa, kita tengok kriteria pemakahan projek inovasi. So actually yang awal tu banyak yang Dr. Faiz dah share, dah bagi penerangan. Jadi saya cuma share sikit lah pengalaman kita sebagai juri dan bagi tips kat mana you all boleh improve, apa yang kita selalu nak dengar, apa yang kita tak nak dengar. So basically penjurian inovasi kalau ikutkan yang Dr. Faiz bagi tahu tadi, impact tinggi, creativity, efficient, implikasi dan komitmen pengurusan tertinggi. Okay, kita pergi ke impact tinggi dulu. Ini saya tak ingat exactly bila, saya rasa dalam bulan lepas saya dengan Dr. Kamil jadi juri untuk pertandingan inovasi peringkat PKD JB. Ada 12 peserta semuanya dan macam biasa 3 pemenang lah. Okay, next. Impact tinggi, yang pertama sekali kolaborasi.
yang kedua inisiatif NBOS dan yang ketiga wow factor. So kolaborasi ni tiada kolaborasi kosong, kolaborasi antara unit 1, jabatan 2, 3 dan seterusnya. Okey, contoh saya bagi kolaborasi antara unit yang buat inovasi tu, yang buat produk tu cuma unit kualiti dengan unit kesihatan awam. Yang itu kita bagi satu markah sahaja. Okey, tapi sekiranya ada melibatkan jabatan lain, unit kualiti bekerjasama dengan unit farmasi, kita bagilah 2 hingga 3 markah. Okey, ada kementerian lain, contohnya Kementerian Kesihatan Malaysia dengan Kementerian Kementerian Pendidikan, ataupun HSI kolaborasi dengan HSA, ataupun HSI kolaborasi dengan KKSI, itu semua kita bagi markah lebih. Lagi satu kolaborasi peringkat antarabangsa, contoh Malaysia ada kerjasama dengan Singapura, ada kerjasama dengan Filipina, ada buat research bersama-sama. Yang tu tapi markah paling tinggi pun kita boleh bagi 5. Okey, dari segi NBOS National Blue Ocean Strategy, ataupun kita nama Melayu dia Laut Biru, strategi Laut Biru, Lautan Biru pula. Bukan nak cerita BN ke perikatan, ini strategi Lautan Biru. Maksudnya kita lebihkan impak, kurangkan kos. Itu nilai tinggi, kos rendah. Itu memang tagline untuk NBOS. Okay, sekiranya tiada langsung inovasi NBOS, kosong markah. Sekiranya wujud jabatan kementerian yang sama, 1-2 markah, dan kalau peringkat kebangsaan 5 markah. Okey, apa contoh NBOS yang paling senang kita tengok contohnya? Contohnya UTC. UTC satu bangunan semua ada dalam tu. Ada immigration, ada situlah nak buat kad pengenalan, kat situ ada tabung haji, kat situ nak buat lesen memandu. Itu maksudnya banyak agensi private dan kerajaan duduk bawah satu bangunan. Itu kita panggil NBOS. Okay. So NBOS ni ada beberapa isu juga yang kita tengok. Contohnya apa isu yang dia cuba tampilkan dengan NBOS tu. Okay, contoh keusahawanan. Okay. Semangat kesukarelawanan, pemekasaan wanita, sistem security, perhubungan bandar dan luar bandar, dan macam-macam lagi lah. So ada isu NBOS yang kita boleh ketengahkan. Okey, yang ketiganya wow factor, luar kotak. Wow ni, saya nak terangkan wow ni macam mana pun susah sikit. Wow ni macam kita tengok benda tu, wow. Macam mana you all nak impress judge bila kita tengok something tu, bila tengok produk you all, kita boleh macam wow. Okay, this one memang kita tak boleh sorokkan, kita tak boleh sorokkan. Saya tak boleh wow dalam hati, tak ada. Kalau benda tu memang something impact yang besar, memang wow, saya dengan Kamil akan look each other and wow, macam tu dia punya wow je tu. Okay, so wow ni bukan sahaja dari segi inovasi. Okay, saya bagi tips sikit lah. Kalau speaker boleh cakap, tak ada cakap ada lah dekat ujung, tak ada mannerism apa semua, itu semua, ini semua, tak ada mannerism, boleh cakap macam orang politik cakap, yang itu pun wow juga bagi kita orang. Okay. So impact tinggi ni 15% je kalau ikutkan kan. Tengok macam sikit berbanding yang efficient tadi sampai 50%, creativity sampai 20%. Tapi believe us, impact tinggi ni, it is the king maker. Kalau markah sama dengan tim lain, kita orang tak boleh nak decide. Tim ni bagus, tim ni pun bagus. So macam mana kita nak decide? So pada kita orang, kita akan tengok balik impact tinggi ni. Wow ke tak wow? Kalau wow, menang dekat situ lah. So wow ni, ingat wow ni macam king maker. You all wow? Wow lah. So ingat muka saya ni. Wow. Macam tu Alright. Okay, setakat untuk impact tinggi tak ada soalan Ini bila di Kamil? Ini waktu kat PKDJB waktu kat PKDJB hari tu PKDJB waktu last month tu. Okay, nampak tak yang food easy kit tu, yang gambar sebelah kanan, food easy kit daripada KK Masai. Okay, this one kita bagi nombor 1 sebab memang wow yang kita tak pernah jumpa pun. Okay, dengan yang sebelah kiri tu dia buat foldable table. Okay, untuk kedua-dua inovasi ni saya sentuh sekali untuk tajuk kreativiti asli atau adaptasi. Okay, untuk yang sebelah kanan tu, okay, kalau siapa yang pernah kerja klinik kesihatan akan tahu macam mana nak check kaki DFU. Okay, dia macam pakai cermin yang macam kita selfie tu kan, selfie stick ujung tu selfie macam ni. Okay, tapi dia buat benda baru, dia buat scanner.
Dia buat macam mesin scan pakai webcam untuk dapatkan gambar dan masukkan dalam cloud. Okay, so pada kami itu memang wow, kita tak pernah jumpa selama 3 tahun jadi juri, tak pernah jumpa. Dan dia asli, tak pernah ada orang buat. Berbanding yang sebelah kiri tu lebih kepada adaptasi. Okay, so meja tu dah ada, meja tu dia beli dekat Shopee dan dia tambah ubah suai untuk penggunaan dia yang lebih berguna, yang boleh buat macam-macam. Okay, dia tebuk lubang, letak bakul needle sharp, dia letak table untuk boleh timbang baby, some sort of that lah. Okay, so ini beza antara asli dan adaptasi. Okay, satu lagi contoh asli dan adaptasi DOTS. Okay, semua orang tahu kan DOTS kan, yang treatment untuk TB. Okay, traditionally DOTS ni macam mana buat? Orang datang depan kita, kau makan ubat sekarang? Makan. Kau okey tak? Okey, balik. Okay, so bayangkan kalau satu KK tu 80 orang nak kena makan ubat depan dia. 80 satu patient 5 minit. 80 patient dah 400. 7 jam masa dia habis untuk tengok orang makan ubat sahaja. So inovasi yang dia buat ialah buat smart dots. So maksudnya tak perlu datang tapi hantar WhatsApp video yang dia makan ubat pada hari itu. Okay, itu asli. So maksudnya daripada cara tradisional orang datang jadi orang tak payah datang. Itu asli. Tapi WhatsApp yang kita tahu ada masalah. Kalau 80 orang hantar WhatsApp video setiap hari, telefon kau pula cap ayam, kita takkan boleh cater 80 video tu satu hari. Jadi penambahbaikan yang dia buat ialah hantar link. Kita hantar link, jadi dia terus masuk ke Google Sheet, jadi orang tu just tengok dekat Google tu je, dekat Google Document, dekat cloud. So itu kita namakan adaptasi. Daripada benda yang dah ada, dia cantikkan lagi, dia polish sikit, masuk jadi adaptasi dan jadikan inovasi untuk tempat dia. Alright. Untuk keselamatan. 2.2 keselamatan. Okay, keselamatan bukan sahaja kita nak tengok stable ke tak, selamat ke tak, kalau orang guna boleh cedera ke tak, ada datangkan bahaya kepada tak, tapi untuk yang sekarang punya, untuk zaman sekarang punya, di zaman millennium ni kita kena tengok cyber security. Okay, kalau you all, macam contoh tadi buat smart dots, buat video dots. So ada tak orang lain boleh access you all punya Google? Siapa saja yang boleh Google? Siapa saja yang boleh tengok? Ada tak? Jangan pula ada orang buat grup WhatsApp pula untuk 80 ni. Tak boleh. Itu dah tak selamat dari segi cyber security. Ataupun takut ada breach. So benda-benda macam tu you all kena tengok. Kena pakai government punya email ke, pakai email sendiri ke, things like that. Sekarang ini memang kita akan tengok. Okay, so dari segi kekemasan kekemasan, okay. Kalau, okay, contoh dia buat macam ni lah, buat satu apps So make sure apps tu warna-warni lah. Jangan apps tu kalau hitam putih aja kau ikut tekak engkau aja nak hitam putih. Mentang-mentang kau suka hitam putih kau pakai hitam putih. Tak boleh, kena ikut tekak saya. Jadi kena pakai, saya suka merah biru hijau kuning, letak merah biru hijau kuning. Macam tu. Okay. Kemas ni juga dari segi cara nak simpan, cara nak bawa dia ke sana kemari, dia mobility, semua benda tu kena masukkan dalam kekemasan. Mana yang perlu touch up, mana yang perlu polish, mana yang perlu make up kan. Okay, jangan nampak sangat boring, ataupun kita tahu kadang-kadang you all punya prototype macam tu je. Bodoh-bodoh macam tu je. Tapi yang untuk dibawa ke pertandingan tu, polish lah sikit, bagilah cat sikit, make upkan sikit, bagi cantik. Jadi kita tengok pun, wow, macam tu Alright, so efficient. Okay, so saya bagi tips sikit kalau ayat pertama untuk pengenalan inovasi, juri akan tanya, kenapa buat inovasi ni Okay. Jawapan yang selalu kita dapat, macam Dr. Faiz cakap lah, nombor 1 bos suruh. Ataupun KPI tak tercapai, ataupun ada aduan. So jawapan-jawapan itu sangat klise dan kita tak nak dengar. Okay, sekarangnya untuk IR 4.0 Malaysia, kita patient centered. So saya tahu bos suruh, saya tahu KPI tak tercapai, saya tahu ada aduan, tapi jangan jadikan itu jawapan nombor 1. So you all mungkin boleh jawab,
KPI pesakit perlu mendapatkan ubat dalam masa 15 minit menunggu. Contoh. Okay, saya tak nak jawab sebab KPI kita tak tercapai, patient kena tunggu 20 minit. No, that's not the answer. Okay, so how should you answer? Okay, kita nak pesakit kita tunggu tak sampai 15 minit. Macam tu. Ataupun kita dapati pesakit kita macam ni, macam tu. Jadi kita approach bos kita untuk buat inovasi. Ataupun kita, walaupun dah jadi aduan kita tak tahu pun. Jadi mungkin boleh jawab kita nak patient puas hati dengan perkhidmatan kita. Okay, so things like that. Right? So Kamil ada apa-apa nak tambah untuk part ni? Okay. Thank you Dr. Farah. Okay, thank you Dr. Faiz. Rasanya Dr. Farah dengan Dr. Faiz dah panjang jela cerita berkaitan dengan skop-skop penjurian untuk inovasi. Bagi saya semua jelas dengan detail sekali, dengan pengalaman-pengalaman yang Dr. Farah bagi tu rasanya dah merangkumi semua aspek lah, semua aspek sama je pengalaman saya dengan pengalaman Kamil. Tapi bagi saya lah, saya rasa saya nak tambah sedikit lagi info secret, okay, untuk kita melayakkan diri sebagai top 3 lah. Okay, bagi saya 3 elemen penting lah. Satu, wow factor. Dr. Farah dah bagi tahu wow factor tu perlu ada pada setiap projek-projek inovasi. Yang merezakan selalu kita akan nampak markah lebih kurang sama. Top 5 tu lebih kurang sama. Jadi kita sebagai juri ni confused. Mana satu kita nak pilih. Tapi kebiasaan top 3 ni membezakan dengan produk-produk lain ataupun projek-projek inovasi lain adalah wow factor. Selalu ramai kalah dari aspek wow factor. Kedua adalah dari segi adaptasi. Adaptasi ni maksudnya produk yang dihasilkan, idea inovasi yang dihasilkan untuk kegunaan dalaman digunakan di luar program ataupun unit. Yang ketiga adalah digunakan di kementerian lain. Okey, selalunya markah kat situ membezakan antara satu produk kepada satu produk yang lain. Kalau guna setakat dekat unit yang sama, jabatan yang sama, markah sekadar 5. Tetapi contohnya lah, Physio digunakan dekat radio. Radio pun guna sistem yang Physio wujudkan. Markah kat situ dah jadi 10%. Okey, kalau dia keluar ke hospital lain ataupun klinik kesihatan, markah 10%. Tetapi kalau digunakan oleh kementerian lain, guna daripada contohnya lah produk yang dicipta oleh HSA, UTM guna, Kementerian Perikanan guna, Kementerian Pendidikan guna. So markah dah 15%. Itu yang membezakan antara nombor 1, 2 dan 3. Dan selain itu, seperti yang Dr. Farah mention sebelum ini, reason kenapa projek inovasi ini diwujudkan. Kita nak dengar ayat yang paling penting adalah patient centered. Patient centered tu yang paling penting, yang itu akan membezakan nombor 1 dan nombor 2. Saya rasa yang ciri-ciri lain just follow lah. Saya rasa semua orang faham ciri-ciri lain. Dari segi efisien kita tengok dari segi nilai tambah, mesra pengguna, penjimatan masa, penjimatan kos dan peningkatan produktiviti. Okey, yang tu saya rasa semua yang menyertai projek inovasi ni aware dari segi pemarkahan dari aspek efisien. Dan juga penglibatan daripada top management. Saya rasa semua orang akan dapatkan orang cakap tanda tangan daripada ketua unit, ketua jabatan atau pengarah hospital ataupun klinik masing-masing lah. Okey, saya rasa itu sajalah dari segi secret lah weapon untuk masuk ke pertandingan inovasi di JKNJ lah. Okey. Oh Kamil, kejap Kamil, saya tambah lagi sikit. Apa dia Mi? Okay, untuk efisien tu ada nilai tambah pada pengguna. Okay, ni just sharing Ada certain kumpulan sebelum ini dia cakap selepas inovasi klien dia, pesakit dia berpuas hati. Jadi kita macam yalah tanyalah kan, apa bukti pesakit you puas hati? Kita ada buat survey. Okay, buat survey. Kita tengok survey. Okay, satu soalan survey. Okay, soalan survey siapa yang buat? Buat sendiri. Soalan survey tak boleh buat sendiri soalan survey kena ikut yang standardized punya. Itu semua boleh Google. Okay, yang kedua you punya sample size. You bagi tahu kita 1 bulan patient 6,000 datang. Jadi kalau 6,000 kita expect you punya sample size 300 lebih. Itu ikut table standard lah kan, 300 lebih. Tapi calculation dia punya population punya sample tu, yang tu pun boleh dapat dekat Google. Tapi apa yang dipresentkan dekat kita 30 orang. So itu tidak menggambarkan the whole population yang berpuas hati dengan perkhidmatan you.
Yes. Okay, so benda-benda ni if you want to show us passion berpuas hati, please do it properly. Okay, lagi saya tu pasal penjimatan kos. Okay, sekiranya you all tak boleh nak buktikan sebelum dengan selepas ada penjimatan dari segi duit ke tak. So boleh tunjuk penjimatan dari segi wang ringgit. Penjimatan dari segi masa. Sebelum ni contoh dots tu 400 minit. Tapi semenjak you all perkenalkan smart dots 40 minit contoh. Ataupun dari segi resources. Sebelum ni menggunakan kertas 10 rim satu hari. Tapi sekarang kita gunakan 1 rim aja. Jadi lebih banyak kertas terjimat, lagi banyak pokok dapat diselamatkan. So things like that Okay, back to you Kamil. Okay, ada soalan ke daripada semua yang hadir pada hari ini? Boleh share di chat box juga kalau nak tanya. Okay, jadi jika tiada soalan lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat tinggilah kepada Dr. Muhammad Faiz, Dr. Farah Mirzana, juga Dr. Nur Muhammad Kamil yang sudi meluangkan masa untuk menyampaikan CMP yang sangat menarik pada hari ini. Dan semoga kita berjumpa lagi pada sesi CMP yang akan datang. InsyaAllah. Bye. Okay, kita Okay, lebih surat. thank you. Assalamualaikum Doktor. Bye. Terima kasih semua.